kita mempunyai sistem dan juga subsistem yang terdiri daripada berbagai latar belakang, yang ada yang tinggi, sederhana dan rendah, dan dari segi kepimpinan ada pengurusan yang tertinggi dan juga pengurusan yang paling rendah. Okey, jadi untuk menyantuni, untuk meletakkan diri kita dalam kita berbicara tentang permasalahan ataupun tentang perhubungan dalam semua sistem dan subsistem ini, apakah contoh yang diberi oleh Rasulullah? Kerana pada pandangan saya, kadang-kadang kita terasa menjadi satu masalah kepada kita apabila kita hendak meletakkan diri kita dalam pelbagai subsistem yang berbeza. Jadi saya mohon pandangan Datuk Mufti, bagaimanakah cara Rasulullah meletakkan dirinya pada ketika zaman pemerintahannya? So ini juga benda yang mungkin kita boleh ambil maklum. Pada zaman Nabi tidak ada complicated satu birokratik pentadbiran. Sebab Nabi ni hidup di dalam tribal system. Dalam zaman Nabi semua benda sangat mudah. Ada perwakilan datang, mereka masuk jumpa Nabi dalam masjid. Nabi tak ada ni menteri pertahanan, ni menteri keuangan, tak ada. All these appointments ni, position tak ada. Bila berlaku saja, dia banyak ad hoc. Apabila berlaku saja, Nabi lantik. Sebab apa? Kerana organisasi adalah respon kepada kehendak semasa. Jadi zaman itu Arab mereka tak perlukan itu. Tak ada kata, cuma Nabi adalah ini penulis-penulis Nabi. Penulis kena ada lah sebab mereka bukan semua orang mampu tulis. Chop Nabi ada. Pasal orang tak baca surat melainkan kena ada chop, Nabi buat chop. Yang lain Nabi lebih melawat orang masuk dalam masjid, jumpa Nabi, Nabi uruskan mereka. Tapi kerajaan berjalan dengan baik. Kerana itulah sistem yang paling berkesan untuk masyarakat ketika itu. So semua orang, pasal Nabi ada ribuan sahabat yang sentiasa bila tengok ada kerja, kata sahabat, setiap sahabat cuba angkat tengkuk dia bagi tinggi sikit supaya Nabi nampak dia, Nabi bagi tugas tu kat dia. Tak ada gaji, tak ada allowance dan juga tidak ada commission, tapi willing to do, willing to help, because something honor for them untuk melaksanakan tugasan agama. So tak perlu semua ni. Everybody akan cuba buat the best. This time you, next dia. Okey. Tapi bila negara orang Islam mula berkembang, orang Islam dah mula deal dengan kerajaan-kerajaan yang ada surat, ada hari bulan, ada apa. Mula kita ada kalender hijrah. Itu pun pada zaman Omar. Nabi tengok potensi. Orang yang baik dengan Nabi, saya selalu buat contoh ni, Abu Dhar. Semayang kuat, ahli ibadat, everything bagus. Tapi bila dia mari minta jawatan kat Nabi, Nabi tak bagi. Nabi kata, ya Abu Dhar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dhar, engkau lemah, ini amanah, hari kiamat kelak rugi saja. Kecuali man akhadaha bihaqqiha wa adil ladzi ma'alaih. Siapa yang melaksanakannya. Tapi mari kadang-kadang orang baru masuk Islam minta jawatan, Nabi bagi. Pasal Nabi tengok background dia memang ada skill dalam urus takbir. Ada orang bila minta jawatan, Nabi kata, nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisan alaih. Kami tak lantik jawatan orang yang minta dan orang yang teringin dengan jawatan. Tapi kadang-kadang ada orang mari, Nabi tengok, Rasulullah, saya boleh kendali depan ni, kau jadi. Nabi dapat mengenal potensi ni. Sebab tu hampir tak ada masalah, kecuali adalah satu dua kes yang rasuah ataupun yang zakat yang semua kita baca. Dia pergi collect daripada Bani Salim, dia balik, dia letak harta-harta dia, kemudian dia kata, yang ni negara punya, yang ni hadiah mereka bagi kat aku. Yang tu Nabi marah. Nabi kata, hala jalasa fi baiti abihi hatta ya'tiyahu
hatta ta'tiyahu abi ya ummi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu. Dalam riwayat hatta jalasta fi baiti abika au ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka. Nabi kata, balik pergi duduk rumah mak bapakmu sehingga aku dapat melihat hadiah itu diberi ataupun tidak. So Nabi nak tutup ruang rasuah. Pasal apa orang bagi hadiah kat kau jika dia tidak ada habuan? So Nabi putuskan dia. Ini the way Nabi uruskan pentadbiran. Maksudnya spiritnya apa? Letakkan orang yang berpotensi pada tempatnya. Organisasi respon kepada kehendak semasa. Tapi bila mari Saidina Omar mula ambil adaptasi sistem Parsi, adaptasi sebagian cara Rom, mula buat aturan-aturan, melantik pegawai-pegawai, mula sistem yang kebanyakannya originally bukan daripada our prophet, but daripada sistem yang lain. Kerana ini adalah soal takbir urus. Dia bukan soal agama, bukan soal semayang, soal apa. Takbir urus mengguna pakai kebijaksanaan orang. Sebab tu agama kata apa? Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka hendaklah mereka mesyuarat di kalangan mereka. Tapi dia tak beritahu nak mesyuarat 12 orang ke, meja panjang ke, meja bulat ke, mesyuarat dalam talian ke, mesyuarat online ke, mesyuarat dalam bilik mesyuarat ke. Dia tak beritahu. Yang penting mesyuarat. Dapatkan asyiruni ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, bagi pendapatmu padaku. Padahal wahyu ada. Tapi Nabi SAW mementingkan pendekatan memberi, bermesyuarat. Ini adalah benda yang saya bimbang sebahagian penulis. Dia kongkong masyarakat Islam macam you must this and this and this and this. This is the prophetic way. No, there is no such thing. Prophetic way, the spirit of organization, yang letakkan yang berpotensi kepada yang berpotensi pada tempatnya, dan urus takbir respon kepada kehendak semasa. Dan itu dengan itu akan ada keluasan pada saudari berijtihad untuk menjadi pengurus takbir yang baik, mungkin mendahului orang lain dalam hal-hal yang tak pernah orang lain sebelum ini sebut. Terima kasih banyak kepada saudara dan saudari sekalian. InsyaAllah kita diskusi yang lain supaya kita dapat masuk dalam pendidikan, pentadbiran, dalam politik, dalam ekonomi, supaya ini adalah diskusi yang tak terhad pada buku ni saja. Next time insyaAllah kita melahirkan generasi yang kita perlukan pemikir. Kita perlukan cikgu-cikgu lah kilang untuk orang berfikir. Kita perlukan pemikir yang baik. Kita perlukan orang yang bagus pembacaannya, bukan banyak membaca, bagus analisanya, dan dapat respon kepada situasi dengan pantas. Kita perlukan banyak pemikir. Perlis ini perlu lahirkan banyak sekolah pemikiran yang bagus. Cikgu-cikgu dihormati, dan saya harap yang datang ni dengan semangat nak jadi guru. Saya suka tengok filem apa? Laskar Pelangi. Apabila pengetua tu tanya cikgu Muslimah, kata dia, kenapa kau tak jadi isteri saudagar? Kau tidak, kau telah kaya di tanah Jawa ini. Kata dia, Pak, mimpiku itu untuk menjadi guru, bukan mimpiku menjadi isteri saudagar. Mimpi kita menjadi guru. Guru tempat orang mengambil ilmu. Daripada gurulah kemuliaan hidup kita. Sehingga orang walaupun pencen, orang kalau bekerja biasa pencen, tamatlah tugasannya. Tapi jika menjadi guru, sehingga duduk di katil di atas rumahnya, masih lagi orang bertanya kepada pendapatnya, kerana dia seorang guru. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.